Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari, dimanapun anda berada. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kelestarian alam bagi negara Malaysia adalah satu perkara yang amat penting untuk masa depan anak cucu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Selalunya yang dikaitkan dengan kerakusan, dengan nafsu tak berpenghujung ialah kerakusan menjarah, menghancurkan dunia yang dicipta oleh Tuhan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai kuasa yang sangat tertarik dengan alam semula jadi yang ada di Malaysia, terutamanya yang disebut sebagai kayu balak, hutan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana nilai kayu sekarang ini naik sangat-sangat mendadak, berbeza daripada 20-30 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, usaha-usaha untuk melestarikan hutan ini amat penting. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, tapi sebelum itu, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau kamu setuju, sila komen. Adakah kamu setuju dengan Kerajaan Pahang? Saya setuju, tuan-tuan dan puan. Kerajaan Pahang telah membatalkan kelulusan 33 syarikat yang gagal dalam projek tanam semula hutan. Tuan-tuan dan puan, baru tajuknya pun sudah menarik perhatian saya untuk memberikan komen. Saya setuju dengan tindakan ini. Saya setuju dengan tindakan ini, di mana syarikat-syarikat yang tidak memberikan kerjasama ini tamatkan saja lesennya. Habis cerita. Malahan bukan hanya sekadar di Pahang, tuan-tuan dan puan, di negeri-negeri lain, kalau memang ada syarikat yang memang tak beri kerjasama, hentikan saja. Tuan-tuan dan puan, daripada Malaysia kini, Pahang telah membatalkan kelulusan 33 syarikat yang gagal dalam projek tanam semula hutan. Kalau tak tanam semula macam mana? Nanti habis kita punya oksigen. Tuan-tuan dan puan, Kerajaan Pahang telah membatalkan kelulusan untuk 23,872 hektar ladang hutan di negeri itu pada Julai lalu, selepas kontraktor telah gagal mencapai kemajuan dalam skim penanaman semula. Kerajaan negeri pada satu kenyataan berkata, skim tanam semula di negeri Pahang ini telah melibatkan sebanyak 100,000 hektar, tuan-tuan dan puan, tanah hutan, dan kerajaan negeri sentiasa memantau prestasi projek ladang hutan berkenaan. Kira-kira 28% daripada 100,000 hektar tersebut, hutan itu telah ditanam semula, kata kerajaan negeri. Hanya 28% itu amat sedikit, tuan-tuan dan puan. Kerajaan negeri Pahang sentiasa memantau prestasi projek ladang hutan yang diusahakan. Tambah kenyataan itu, pada tahun 2021, kerajaan negeri telah membatalkan kelulusan sedia ada penubuhan ladang hutan yang tidak aktif di beberapa kawasan. Kata kenyataan itu lagi, sebanyak 33 syarikat yang tidak aktif dengan keluasan 23,872,03 hektar telah dibatalkan kelulusan. Manakala 16 syarikat yang memohon untuk pertimbangan semula keluasan dengan keluasan 12,005,18 hektar. Manakala baki kawasan yang dibatalkan adalah seluas sekira-kira 11,866,85 hektar, kata kenyataan itu. Tambah kenyataan itu lagi, tuan-tuan dan puan, pembatalan ini telah disebabkan kegagalan syarikat di dalam memajukan kawasan berkenaan. Dan kawasan ini akan dijalankan aktiviti penanaman semula dengan syarikat swasta yang berminat di dalam program penghutanan semula kawasan terosot di negeri ini, katanya. Kata kerajaan negeri pada satu kenyataan semalam, tuan-tuan dan puan. Pahang dikritik. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya Pahang dikritik selepas laman berita alam sekitar, iaitu Macarangga, bulan lalu telah melaporkan hanya 5% sahaja
daripada 77.331 hektar hutan simpan yang dibersihkan di Pahang untuk ladang hutan dari 2012 hingga 2020 telah ditanam semula. Pada 8 April yang lalu, Menteri Besar Pahang iaitu Wan Rosdi Wan Ismail telah mendedahkan bahawa sejumlah 23.000 hektar ladang hutan telah dikeluarkan daripada skim ladang itu. Bagaimanapun, beliau tidak memberi penjelasan mengenai pembatalan skim tersebut. Tuan-tuan dan puan, Jumaat lalu, portal berita alam sekitar yang berpangkalan di Amerika Serikat, Mongabay pula telah memetik adun semambu daripada PKR iaitu Lee Chien Chung yang melabel program itu melindungi kegiatan pembalakan. Wah, ini satulah dakwaan berat nih tuan-tuan dan puan. Hati-hati dengan dakwaan-dakwaan seperti ini. Nanti jadi fitnah, susah diri sendiri. Namun kerajaan negeri menjelaskan semua kelulusan projek ladang hutan memerlukan kajian dan kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar atau EIA terlebih dahulu sebelum sesuatu ladang boleh dilaksanakan, katanya. Sehingga kini kerajaan Pahang telah memeterai perjanjian kerjasama dengan syarikat swasta bagi projek penghutanan semula hutan sekitar 50.000 hektar yang melibatkan hutan simpan Lesong, hutan simpan Kemasul, hutan simpan Lepar dan hutan simpan Tekai Tembeling, katanya. Tuan-tuan dan puan, adakah anda bersetuju dengan kenyataan saya bahawa kita perlu menjaga hutan saya? Memang penting kayu dan sebagainya, tetapi harus bijaksana. Apa yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Pahang ini memang amat memberi inspirasi dan sepatutnya ditiru dan dipinjam sistem ini oleh negeri-negeri yang lain, yaitu penanaman semula hutan. Dan saya percaya, walaupun saya tidak sebut, tapi saya percaya negeri-negeri yang lain juga sudah memulakan inisiatif-inisiatif yang baik yang seperti ini. Cuma saja kita harap inisiatif ini akan dapat berterusan dan bukan hanya batuk di tepi tangga sahaja, bukan hanya acak-acak tai ayam, bukan hanya hangat-hangat tai ayam, bukan hanya apa-apa sajalah, tetapi yang dimulakan mesti diselesaikan. Kerana ini semua untuk kebaikan masa depan anak cucu kita. Negara Malaysia, negara yang kaya dengan flora dan fauna. Tetapi jangan sampai itu hanya menjadi satu sejarah yang hanya menjadi kenangan malang bagi anak-anak cucu kita. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Dan kalau kamu suka channel ini, boleh tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.